Tengah pergi tutup TV. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita jadi hari ni cikgu nak sambung uh, minyak sawit ni. Okey, jadi ni cikgu ulang balik sikit tentang komponen dalam minyak sawit. Okey, jadi dalam minyak sawit ni kita ada gliserol dengan asid lemak. Okey, jadi dalam minyak sawit ada ada gliserol dengan asid lemak. Di samping tu minyak sawit ni ada dua jenis, iaitu yang lemak tepu dengan yang lemak tidak tepu. Yang lemak tepu ni contohnya adalah asid palmitik dengan asid stearik, dan yang tak tepu ni adalah asid olik dan asid linolik lah. Okey, yang ni guys sebenarnya kita dah bincang pada kelas sebelum cuti sekolah hari tu. Okey, ada persen-persen dia untuk asid lemak dengan untuk lemak tidak tepu dengan lemak tepu. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh minyak yang ada lah. Okey, ada minyak kelapa, jagung, zaitun, sawit, ni semua ni. Dan sebenarnya daripada jadual ni kan, kita dapat buat satu kesimpulan. Sebenarnya minyak sawit is not bad lah. Minyak sawit ni sebenarnya adalah antara minyak yang bagus. Jadi kan, tapi walau bagaimanapun dia ni masih tak boleh nak mengatasi kebaikan minyak zaitun macam tu. Masih tak boleh lah. Tidaklah sampai minyak sawit ni bagus tapi tidaklah sampai boleh menandingi kebaikan minyak seperti minyak zaitun. Sebab tu minyak zaitun ni nak mendapatkan minyak zaitun yang banyak ni perlukan banyak sangat buah zaitun. Sebab tu harga dia agak mahal lah, tapi kualiti memang jauh lebih baik lah. Dan bila masak menggunakan minyak zaitun ni sebenarnya kita tak perlukan kuantiti minyak yang banyak. Jadi sebab tu orang yang nak diet orang yang mengikuti program diet ataupun orang yang cuba nak mengurangkan kalori dalam dia punya masakan, dia akan gunakan minyak zaitun. Dia tak akan gunakan minyak sawit. Okay? Tapi untuk pendapat cikgu lah, awak gunalah minyak apa pun, asalkan awak gunakan dalam kuantiti yang rendah dan kuantiti yang tidak melampau, that's okay. Okay? Okay, kemudian sifat kimia bagi minyak ini juga kita telah bincang, jadi cikgu ulang sikit sajalah. Okey, minyak sawit ni pertama boleh berlaku pengoksidaan kalau dia bergabung dengan oksigen. Okey, oksigen dapat daripada mana? Daripada udara lah, ataupun daripada mana-mana bahan yang nak dibakarkan dengan dia tu, ataupun mana-mana bahan yang nak digoreng dengan dia, ataupun mana-mana bahan yang nak digunakan bersama dengan dia. Okey, kemudian hasil daripada pengoksidaan ni dia akan menghasilkan radikal bebas dan akan jadi sebatan yang bahaya lah. Okey, ini sebenarnya nak terangkan pada kita kenapa orang tak bagi guna minyak sawit berulang kali. Maksudnya hari ni dah goreng, esok simpan minyak tu, esok goreng lagi, kemudian goreng lagi. Kenapa kita nak elakkan kegunaan berulang kali ni? Supaya kita nak elakkan ni lah pengoksidaan. Pengoksidaan ni dia asalkan minyak sawit ni jumpa je dengan oksigen, tak kira oksigen tu daripada udara ke, daripada mana ke, dia akan menghasilkan radikal bebas. Okay? Dan kadang-kadang dia juga akan menghasilkan sebatan yang bahaya lah. Cuma orang selalu bincangkan adalah berkenaan dengan radikal bebas ni. Okay? Kemudian hidrolisis. Okay, selain daripada pengoksidaan, minyak sawit juga boleh mengalami hidrolisis, bila dia bertindak balas dengan air. Jadi dalam proses hidrolisis ni, apa yang akan terhasil adalah gliserol dan asid lemak. Pendek kata, minyak sawit ni terurai kepada bahan asal dia balik. Dia terurai kepada bahan asal dia balik. Ni lah awak tengok yang ni untuk membina minyak sawit perlukan gliserol dan asid lemak. Untuk membina minyak sawit. Jadi kan bila minyak sawit ni berjumpa dengan air, dia kembali ke bentuk asal dia lah. Dia kembali kepada komponen asal dia, iaitu gliserol dengan asid lemak. Dua dah, pengoksidaan dan hidrolisis. Satu lagi tindak balas kimia untuk kelapa sawit adalah pengesteran. Pengesteran ni berlaku bila asid lemak dan minyak sawit ni dia bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ether, iaitu metil ester,
ataupun nama lain adalah biodiesel minyak sawit. Ini yang tengah dibangunkan oleh semua negara lah, oleh kebanyakan negara lah. Nak mencipta minyak, nak mencipta petrol, nak mencipta bahan api yang mesra alam, iaitu ada unsur biologi dalam dia. Dan dia buat kajian, sebenarnya minyak sawit ni, asid lemak dalam minyak sawit ni boleh bernak barang alkohol untuk menghasilkan ester ni lah, biodiesel minyak sawit ni. Okay. Jadi proses pengembusian minyak sawit. Selain daripada tiga sifat kimia minyak sawit ni, minyak sawit juga boleh diemulsikan, maksudnya boleh dipecahkan kepada titisan-titisan yang lebih halus lah. Kenapa kita nak pecahkan ni kepada titisan halus? Supaya kita nak meningkatkan luas permukaan minyak ni, supaya senang berlaku tindak balas. Apa-apa tindak balas yang melibatkan minyak sawit ni, bila dia telah dipecahkan kepada titisan dia ni, maka kita mudah nak buat, nak hasilkan tindak balas, nak mendapatkan hasil tindak balas. Kemudian contoh adalah pengembusian minyak sawit oleh jus sempedu, jus sempedu yang ada dalam perut kita, yang ada dalam badan kita ni. Dan awak boleh tengoklah, ada barcode kat sini. Awak boleh scan, awak boleh tengok video je . Untuk hari ni kita tak bincang ni lah, sebab ini adalah bab pencernaan sebenarnya. Kemudian apakah nutrisi dalam minyak sawit? Pertama, lemak. Dan minyak sawit ada kedua-dua jenis lemak. Ada lemak tepung, ada lemak tak tepung. Maka gunalah pada kadar yang rendah lah. Sebab ada risiko boleh jadi kegemukan, ada risiko dapat penyakit. Tapi pada masa yang sama, awak masih juga perlukan minyak ni supaya ada sumber lemak dalam kita punya badan lah. Kemudian ada vitamin. Vitamin yang banyak dalam minyak sawit adalah vitamin E dengan A. Vitamin E ni adalah antioksidan. Maksudnya kan tadi kita dah awak dah belajar ni sebenarnya masa tingkatan 4 tahun lepas, bahan antioksidan dan contoh bahan antioksidan ni adalah vitamin E dengan vitamin C. Jadi vitamin E adalah ada dalam minyak sawit ni, sebenarnya adalah salah satu bahan antioksidan yang badan kita perlukan lah. Cumanya macam tadi saya cakap, kalau dia ambil minyak sawit ni dalam keadaan dan kuantiti yang banyak, masih mendatangkan keburukan. Masih ada risiko kegemukan, masih ada risiko obesiti, masih ada. Tapi pada masa yang sama, kalau awak tak ambil dan awak pula bukan jenis orang yang suka makan sayur, orang yang tak suka makan buah, jadi awak akan kekurangan sumber vitamin lah, vitamin E lah. Dalam konteks ni vitamin E lah. Jadi boleh guna minyak sawit, tapi gunalah dalam keadaan yang berkadaran sebab dia ada vitamin E dan vitamin A. Kemudian dia juga ada bahan antioksidan yang lain seperti karotina, vitamin E. Ini tadi macam cikgu terangkan . Jadi bahan-bahan antioksidan ni seperti karotina dan vitamin E ni kita perlukan untuk menghentikan proses peoksidaan lah. Kemudian bahan-bahan dalam kandungan minyak sawit yang kurang daripada 1%, termasuklah sterol, fosfatida, tritophenik dan alkohol ni. Ini sebenarnya adalah bahan-bahan yang menambah nilai nutrisi, maksudnya dia meningkatkan kualiti makanan, kestabilan dan memudahkan pembusuhan minyak. Dan bahan-bahan ni kurang daripada 1%. Maksudnya dia bagus lah, tidak banyak, tidak mengganggu fungsi asal minyak tu sendiri. Setakat ni ada soalan tanya tak? Ada soalan tanya? Tak ada jadi cikgu teruskan. Kemudian apakah penggunaan minyak sawit dalam bidang penjagaan kesihatan ni? Jadi disebabkan dia ni ada banyak kandungan bahan dalam dia, ada asid lemak, ada glycerol, ada bahan-bahan lain lah. Jadi dia selain digunakan untuk makanan, kita juga gunakan untuk buat bahan bukan makanan. Contohnya adalah, pertama kita buat kapsul lah.
kita extract vitamin E tu boleh jadikan dia sebagai kapsul vitamin E, sebagai suplemen. Kemudian kita juga guna minyak sawit ni untuk bancuh, untuk larutkan bahan-bahan kosmetik. Okay, setengah-setengah bahan kosmetik ni dia tak boleh larut dalam air, dia kena larut dalam minyak. Jadi kan kalau syarikat, kalau memang syarikat pengeluar kosmetik ni nak bancuh bahan tu ataupun nak larutkan bahan tu dalam minyak zaitun, dia harga barangan dia tu, harga kosmetik tu akan jadi tinggi lah, akan jadi mahal. Jadi apa dia buat, dia masih perlukan minyak dan minyak yang digunakan adalah minyak sawit. Okay. Dan kemudian satu lagi adalah sabun. Sabun memang contoh glamour lah. Memang sabun, dan sebenarnya kalau dalam eksperimen awak di sekolah, kita memang boleh buat sabun ni. Cuma ni dalam keadaan PKP sekarang ni bahan agak terhad lah. So kita tak buat. Tapi kita akan bincangkan dalam kelas. Okay, ni penghasilan sabun. Jadi sebenarnya eksperimen 5.1 ni boleh dibuat di rumah asalkan ada bahan-bahan ni lah. Natrium klorida ni garam. Ni akali, natrium hidroksid ni akali. Ni tak apa, kata limus merah dan biru ni hanya untuk menguji keasidan atau nak uji nombor pH lah. Okey, kita bincang ni dulu. Okey, pertama, sabun adalah sabun sebenarnya adalah campuran antara minyak dan akali. Okey, dan dia dihasilkan melalui tindak balas. Okey, dan ini adalah persamaannya lah. Minyak campur akali akan menghasilkan garam asid lemak iaitu sabun dan gliserol. Okey, ini adalah persamaan asas untuk menghasilkan sabun. Jadi hari ni awak tahulah sabun yang kita gunakan di rumah itu sebenarnya adalah campuran minyak dan alkali. Okey. Dan kalau nak buat kat rumah, yang cikgu tak yakinlah boleh buat kat rumah sebab kita tak ada ni akali pekat ni. Larutan natrium hidroksida pekat ni kita tak ada lah. Tapi sebenarnya ada orang jual lah dekat Facebook dalam bentuk serembuk. Kita kena balik rumah, kita kena bancuh. Dalam bentuk dia cair baru kita boleh buat sabun. Sebenarnya ada yang menjual lah. Okey. Jadi ini adalah eksperimennya. Kita gunakan minyak sawit dan kita campurkan dengan larutan natrium hidroksida pekat. Okey. Okey ni. Alkali pekat Okey, kemudian kita kacau dan kita didihkan lah. Kita bagi dia mendidih. Kemudian selepas itulah kita turas dan kita akan dapatkan hasilnya. Kemudian okey, mana tadi? Okey, turas, kemudian bilas bagi turasan dengan air suling. Okey, bilas bagi turasan ni yang kita nampak ni. Okey. Kemudian kita goncang baki yang ada tu. Okey, kita goncangkan baki turasan yang kering tu dengan sedikit air dan tabung uji. Kemudian kita tengoklah apa perubahan yang berlaku. Dan air yang terbentuk ni nanti ni kita test dengan kertas litmus. Nak tengok dia ni akali ke asid. Macam tu. Okey, jadi nanti cikgu cari link YouTube yang ada penghasilan sabun dan makmal ni, nanti cikgu send dalam group. Okey, nanti kita tengok. Nanti awak boleh tengok kat situ macam mana proses penghasilan sabun yang sebenarnya lah. Kalau kita tengok gambar raja ni je, kita hanya bayangkan saja kan. Sekejap lagi cikgu tempel link dekat group. Okey, jadi sebenarnya sabun yang terhasil tu, okey, sabun terhasil dalam makmal tu, inilah struktur dia yang sebenarnya. Okey, jadi sabun ni ada dua bahagian iaitu kepala ni ataupun kita panggil hidrofilik. Kemudian dia ada ekor yang kita panggil sebagai hidrofobik. Okey, macam mana nak ingat ni? Kepala ni hidrofilik. Hidrofilik. Hidro maksudnya air, filik maksudnya suka. Jadi dia suka air. Disebabkan dia suka air, maka dia boleh larut dalam air. Kalau hidrofobik pula, hidro air,
Fobia takut kan. Jadi hidrofobik, takut air. Jadi ekor ni dia takut air. Bila dia takut air, dia boleh larut tak dalam air? Tak boleh lah. Dia takut air. Jadi apa dia buat? Dia hanya boleh larut dalam grease atau minyak saja. Okey? Jadi bahagian kepala ni ataupun hidrofilik, larut dalam air, terdiri daripada kumpulan ionik. Maksudnya dia ada ion lah, ada bercas lah. Kemudian bahagian ekor ni tak dapat larut dalam air tapi boleh larut dalam minyak grease. Ni adalah satu rantai hidrokarbon. Maksudnya dia ada karbon, dia ada hidrogen dalam dia. Okey. Kemudian kenapa sabun dapat larut dalam air dan juga minyak atau grease? Daripada struktur ni, struktur ni, awak nampak ini kepala larut dalam air. Ekor larut dalam minyak atau grease. Dua ciri istimewa ni ada pada satu sabun yang sama. Dalam sabun tu ada bahagian boleh larut dalam air, maka dia boleh leraikan, dia boleh tarik kotoran yang ada dalam air. Pada masa yang sama dia ada ekor yang larut dalam minyak atau grease, maka dia boleh tanggalkan minyak atau grease ni daripada bahan yang kita basuh tadi tu. Ni ciri istimewa ni lah, kepala, ekor. Kepala istimewa sebab boleh larut dalam air, jadi dia akan tanggalkan kotoran yang ada dalam air. Apa-apa yang pewarna yang larut air lah, pewarna makanan dan semua tu. Ekor ada minyak, boleh larut dalam minyak, so dia boleh tanggalkan minyak-minyak melekat pada baju, kuah mi kari, kuah apa yang melekat pada baju, boleh ditanggalkan. Okey. Terguna pakai juga untuk sabun mandi ya. Okey, jadi macam mana dia bergerak? Inilah tindakannya. Okey, sekali lagi nanti cikgu akan tempel juga satu animasi berkenaan dengan tindakan pencucian sabun ni lah dalam grup, nanti awak tengok kat situ Okey. Jadi apabila sabun melarut dalam air, tegangan permukaan air akan dikurangkan, jadi permukaan kain akan dibasahi oleh air sabun secara menyeluruh. Okey, ni kain kalau masuk dalam air, bisa masuk dalam air, semua keseluruhan kain tu akan basah. Okey, kemudian air sabun lah. Okey, kemudian bahagian ekor molekul sabun yang hidrofobik akan melarut dan melekat pada kotoran grease. Nampak ni? Ni ekor hidrofobik. Hidro air, fobik takut air. Disebabkan dia takut air, maka dia akan masuk ke bahagian minyak air, bahagian grease ni. Kepala maintain lah duduk dalam air sebab kepala ni hidrofilik, suka air. Okey. Kemudian tindakan menggosok atau memberus kain akan menanggalkan kotoran bergrease daripada permukaan kain untuk menjadi titisan grease yang dikelilingi oleh molekul sabun dan terampai dalam air sabun. Okey, jadi bila kita dah basuh baju, kita dah rendam baju dengan sabun, kemudian kita masuk mesin basuh kan? Apa yang mesin basuh buat? Pusing. So tindakan menggosok atau memberus tindakan ni menyebabkan permukaan, menyebabkan grease ataupun minyak ni tertanggal daripada kain tu dan dia akan terampai lah. Maksudnya dia akan berada dalam air sabun lah. Okey, ekor ni, tengok ni, ekor ni masih maintain dalam minyak, kepala ni kekal dalam air. So dia akan terampai, dia akan terangkat. So jadi buih-buih sabun yang dihasilkan oleh air sabun memerangkap titisan grease dalam air sabun, dan apabila air sabun dan buih dibuang semasa mengilas, kotoran bergrease juga turut dibuang bersama. Jadi pada masa inilah sabun akan menanggalkan kotoran bergrease dan membersihkan kain. Okey, faham tak? Kain yang kotor campur sabun, rendam ke tak rendam ke tak kisahlah. Okay. Kemudian hidrofilik yang suka air, kekal dalam air. Hidrofobik yang tak suka air ni akan cari mana minyak yang ada, mana grease yang ada. Jumpa je dia akan larut dalam tu. Kemudian bila mesin tu pusing, bila mesin tu basuh ataupun bila kita basuh tangan, kita berus, kita pun menanggalkan kotoran minyak dan grease ni
dan dia akan terampai dalam air sabun ni. Okay, jadi bila kita bilas, bila kita rinse, kita bilas, air sabun yang keluar tu, yang dibilas tu akan keluarlah bersama-sama dengan titisan grease yang terperangkap tadi. Maka bersihlah awak punya baju. Begitulah. Jadi sama juga untuk kita punya badan lah. Kalau badan kita terkena petrol ke, terkena minyak masak ke apa ke kan, bila kita basuh guna air saja, minyak tu masih ada pada kita punya kulit. Jadi apa yang kita buat? Kita ambil sabun sikit, kita sabun kan? Sama. Yang mana yang hydrophobic akan cari minyak ni dan dia akan ternyata. Cumanya untuk sabun mandian pada kulit, dia bukanlah macam dia komposisinya tidak sama seperti sabun susu kain lah. Kulit kita lebih sensitif. Jadi dia ada pelbagai lagi campuran lain untuk menjadikan sabun mandian ni sesuai pada kita punya pH kulit. Okay? Okay, jadi ada apa soalan nak tanya tak? Ada soalan tanya? Okay, kalau tak ada, cikgu nak sambung sikit. Last lah. Pengurusan lestari dan apakah kepentingannya dalam industri lah. Okey. Jadi disebabkan sawit ni adalah salah satu sumber ekonomi bagi negara kita, maka kita kena uruskan dengan keadaan yang baik. Okey. Kalau ikut jalan lama, jalan lama. Kalau ikut jalan bertawau, Tawau, Lahad Datu, Sanakan, KK, sepanjang perjalanan daripada Lahad Datu ke Sanakan dan Sanakan ke separuh KK ni, banyak sangat kelapa sawit. Kelapa sawit Padang. Ladang kelapa sawit di Sabah ni sangat-sangat luas. Memang luas. Jadi kan pengurusan lah, dia termasuk dalam pengurusan lestari ni. Maksudnya macam mana syarikat-syarikat sawit yang ada kat Sabah ni menguruskan tanah ni, menguruskan tanah supaya hasil sawit ni sentiasa ada, tidak terberhenti, dan dia memberi pendapatan lah pada masa sama, memberi pendapatan kepada penduduk dan juga pada masa sama meningkatkan ekonomi Malaysia. Okay, jadi pertama sekali adalah berkenaan dengan penggunaan tanah. Penanaman semula. Jadi kan sawit ni dia boleh hidup sehingga hasil lah, dia boleh mengeluarkan hasil sehingga 20 tahun, 25 tahun. Kemudian lebih pada tu dia dah tak ada lah maksudnya minyak yang dapat daripada isi rong pun dah sikit. Kalau dulu dia boleh hasilkan 5-6 tan, satu ladang tu boleh hasilkan beratus-ratus tan sawit. Kemudian selepas 15 tahun, selepas 20 tahun hasil dia berkurang. Jadi kita kena buat penanaman semula. Okay, dan penanaman semula ni pada masa yang sama kita tanam juga pokok-pokok lain supaya mengembalikan balik zat-zat yang diperlukan ataupun nutrien-nutrien diperlukan oleh sawit tu. Kemudian air sisa. Ini adalah satu masalah yang agak kritikal lah untuk sawit, iaitu air sisa, air kubahan kilang minyak sawit. Okey. Jadi proses pensterilian, iaitu proses kita nak memastikan tiada mikroorganisme ataupun tiada nak membersihkan minyak sawit itu sebelum kita press lah, sebelum kita kompres menjadi menghasilkan minyak. Jadi akan menghasilkan air kumbahan. Jadi kan air kumbahan minyak sawit ni kalau dilepaskan terus rugilah. Jadi apa yang dibuat adalah dia tukar boswell menjadi baja organik dan menjadi bahan tenaga biogas. Ni adalah gambarnya lah. Okey. Kemudian kualiti udara. Okey, bila banyak pokok sawit, bermaksud karbon dioksida pun banyaklah digunakan untuk menjalankan proses fotosintesis. Maka kualiti udara di kawasan yang banyak sawit ni sepatutnya meningkatlah. Maksudnya sepatutnya
baik. Sebab banyak pokok, maka banyaklah menggunakan karbon dioksida untuk fotosintesis, maka banyaklah hasilkan oksigen. Okay, last sekali. Lari. Yang sekali, sisa karbon sawit. Okey, ni macam mana kita nak menguruskan sisa sawit ni, termasuklah dia punya ampas dia, okey, sisa-sisa dia tu macam mana kita nak uruskan. Okey, jadi jadi selalunya dia akan gunakan konsep sifar sisa ataupun zero waste. Macam mana kita tukarkan sisa sawit ni kepada produk lain lah. Ini adalah contohnya. Okey, pelepah kita jadikan, ya Allah. Okey, batang kayu, tandang kosong, okey, kita jadikan baja. Kemudian pelepah kita jadikan baja juga, batang kayu kita jadikan bahan gantian. Tapi mungkin dia tidak sekeras batang kayu yang biasalah, sebab pokok sawit ni adalah kategori pokok monocotyledon. Jadi akar dia lebih, batang dia lebih lembut lah nak banding dengan akar pokok, berbanding dengan batang pokok keras. Okey, kemudian tempurung kita bakarkan untuk dijadikan air, sabut kita jadikan memadani dengan tekstil, dan foam tadi tu hasil penstarilan tadi tu. Setelah itu kita hasilkan okey guys, kompos baik. Okey. Jadi kalau jadi inilah habis bab ya ampun, astaga. Okey, habis bab 5. Okay, cikgu stop record dulu. Ya Allah. Okey, korang ada soalan tak? Tak ada, cik.